أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita daripada kitab Huraian Hadis Geoeskatologi. Hadis-hadis berkenaan dengan akhir zaman yang dihurai mengikut kedudukan geografi. Kita berada pada bab yang ketiga daripada bahagian Tanah Rom, pada membicarakan satu kedudukan geografi yang dinamakan sebagai Baitul Maqdis. Muka surat 107. Selepas Mekah dan Madinah, Baitul Maqdis adalah tanah suci ketiga umat Islam. Malangnya kota ini agak tersisih dari umat Islam atas faktor geografi dan politik. Kebiasaan orang hanya ingat dua tanah haram, walaupun sebenarnya tiga. Bila bicarakan tentang tanah suci umat Islam, orang kena Mekah, Madinah. Mekah dan Madinah. Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tashuddur rihal illa fi thalathati masajid. Jangan kamu ataupun tidak ada apa-apa kelebihan pada kamu untuk pergi melakukan ibadat di mana-mana masjid, melainkan tiga buah masjid: Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram iaitulah yang terletak di Mekah. Masjid Nabawi, masjid aku ini, Nabi kata, iaitulah Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Dan banyak lagi lah hadis-hadis yang sebut kelebihan siapa yang semayang di Masjidil Haram digandakan 100,000, yang semayang di Masjid Nabawi digandakan 1,000 pahala yang beribadat, bukan semayang sajalah. Ada Baitul Maqdis, ada hadis yang sebut 1,000, ada hadis sebut 100, ada hadis sebut 10. Jadi menggambarkan kepada kita ni, kalau kita tanamlah diri kita, tanah suci umat Islam ada tiga. Tapi ada beberapa faktor menyebabkan kita lupa masjid yang ketiga ni. Antaranya faktor geografi itu sendiri. Kalau kita nak pergi buat umrah, buat haji di Masjidil Haram, ini tempat hak wajib kita pergi. Tapi oleh kerana dekat dengan Madinah, sedangkan Madinah ni tidak ada dalam rukun umrah ataupun haji, tapi alang-alang kita pergi tu, kita pergi ziarah sekali. Sebab dekat, duduk dalam satu negara, nak ambil visa, ambil sekaligus lalu. Visa dikeluarkan oleh kerajaan Arab Saudi, duduk dalam Arab Saudi belaka. Jadi biasa gitulah. Dan tambahan faktor politik. Faktor politik, Masjidil Aqsa ni berada di bawah kerajaan haram yang diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa Israel.
Jadi ulama-ulama pun ada berbagai hukum menziarahi Masjid Al-Aqsa ni. Ada ulama kata harus pergi sana, ziarah sana. Memang beribadat di Masjid Al-Aqsa ni memang ada hadis Nabi, tapi pergi ziarah dalam masa keadaan sekarang ni, ada yang kata boleh untuk bila kita pergi sana kita berbelanja, bawa pitih kita berbelanja dengan bayar apa nama ni, beli barang yang dijual oleh umat Islam yang ada dalam tu, yang tidak boleh nak ekspor keluar, yang ada masalah berhubung dengan dunia luar. Ada yang kata haram, ada ulama yang kata haram, sebab dia nak masuk tu kena bayar kerajaan Israel dulu. Sokong pula Israel, iktiraf pula kerajaan Israel. Jadi berbagai pendapat lah. Ini menyebabkan susah dan rumit untuk kita mengenali Baitul Maqdis ini, sehingga dalam masyarakat kita ni jadi terasing. Sehingga kalau kita tengok orang buat hiasan-hiasan, kalau tengok di sejadah-sejadah orang buat Mekah, Madinah, buat Masjidil Haram, buat Kaabah situ, lepas tu Masjid Nabawi, Raudah tu ada gambar hiasan apa semua. Lupa satu lagi, Masjidil Aqsa. Waktu kurang ada ketiga, biasa ada dua tu je. Itu yang berlaku hari ni. Tapi kita kena tanamlah diri kita dan tanamlah anak-anak kita sendiri pun mesti kenal juga tiga-tiga ni sekaligus. Dalam bahasa Ibrani, Baitul Maqdis disebut sebagai Jerusalem. Bahasa Ibrani ni adalah bahasa bangsa Bani Israel. Dia guna bahasa Ibrani ataupun Hebrew. Dia guna bahasa ni, dan mereka menjadi antara penduduk asal di sana, bangsa Bani Israel ni, daripada keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Dan dalam bahasa mereka panggil Jerusalem. Mereka panggil Jerusalem. Arab lebih mengenali sebagai Al-Quds. Orang Arab hari ni lebih diguna perkataan Al-Quds. Tapi perkataan sebenar yang masih digunakan oleh orang Melayu ni, Baitul Maqdis kita panggil. Orang tu Baitul Maqdis. Tempat orang Terengganu lah pula, tempat orang Malaysia lah pula guna perkataan ni. Nabi pun mengistilahkan, kalau tengoklah hadis-hadis, Nabi guna perkataan Baitul Maqdis. Walaupun sempadan Baitul Maqdis telah dilakar pada zaman moden ini, namun terdapat khilaf mengenai kedudukan sebenar tanah Baitul Maqdis. Kalau kita tengok Baitul Maqdis ini diduduk dalam Palestin. Jadi kita kena beza tiga geografi lah. Tiga geografi. Empat lah mudah. Yang pertama Palestin. Palestin ni duduk dalam wilayah Syam yang besar yang kita cerita lepas sebelum ni. Wilayah Syam yang besar ni ada Palestin, Jordan, Lebanon dengan Syria. Dalam Palestin itu pula ada satu wilayah ataupun daerah ataupun negeri lah. Negeri yang duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah peta Palestin itu yang dinamakan Baitul Maqdis. Kalau kita tengok peta orang putih, itulah Jerusalem lah. Itulah Jerusalem. Dan dalam Baitul Maqdis itu ada Masjidil Aqsa. Inilah masjid yang kita biasa nampak Qubbatus Sakhra. Ada gambar kubah warna emas tu. Kubah warna emas. Dikatakan di tempat Rasulullah di Mi'raj kan. Jadi begitulah. Jadi Baitul Maqdis ni kalau kita tengok memang ada dalam peta. Dalam peta hari ni lah Jerusalem tu dipanggil memang ada. Tapi ulama berkhilaf. Ulama masih lagi berkhilaf dalam menentukan di mana sebenarnya kedudukan Baitul Maqdis. Sebab hari ni peta ni dilakar oleh penjajah. Peta yang ada hari ni peta tinggalan penjajah dulu. Merdeka menyebabkan berlaku peta-peta negara nation state baru ni adalah peta-peta, contohnya peta Sykes-Picot,
peta perjanjian Bangkok, perjanjian Betawi di kawasan kita ni yang membahagikan Malaysia, Indonesia apa sebagainya tu, semuanya peta yang telah dilakuk oleh penjajah. Jadi bila Nabi sebut Baitul Maqdis, peta hari ni belum ada lagi. Jadi ulama berkhilaf apa yang dimaksudkan Baitul Maqdis oleh Nabi tu. Ada ulama mengatakan seluruh Syam adalah Baitul Maqdis. Ada ulama yang kata seluruh tanah Syam yang bukan saja Palestin tu, termasuklah Jordan, termasuklah tu adalah Baitul Maqdis belaka. Maknanya termasuk Syria tu Baitul Maqdis juga. Ada ulama yang berpendapat sedemikian. Malah ada yang berpandangan luasnya memanjang dari Sungai Nil ke Sungai Furat, sama sebagaimana kepercayaan Yahudi. Jadi ada juga ulama yang kata Baitul Maqdis ini adalah daripada Sungai Nil di Mesir sehinggalah Sungai Furat tu yang ada di Syria, Iraq sebagainya. Luah pada tanah Syam lagi. Luah pada tanah Syam, melibatkan dua buah benua. Ada ulama berpandangan sedemikian, dan pandangan ni sama seperti pandangan orang-orang Yahudi yang mereka lihat dalam kitab mereka, The Old Testament, mereka gelar sebagai The Holy Land, tanah suci. Memang maksud Baitul Maqdis juga, maksud bait, maksud rumah, Al-Maqdis tu suci, yang disucikan. Jadi rumah tempat suci, maksud samalah The Holy Land, tanah suci yang dicanangkan oleh Yahudi. Jadi khilaf berlaku. Cuma yang paling masyhurnya mengikut istilah masyarakat hari inilah, Baitul Maqdis itu dalam peta Palestin. Baitul Maqdis dimuliakan dengan Masjidil Aqsa, destinasi Isra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sebelum dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha. Mulianya Baitul Maqdis ini adalah kerana terdapat Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pula menjadi signifikan dalam masyarakat orang Islam, walaupun dia ni lebih dikenali dengan tamadun sebelum umat Muhammad ni lagi. Kalau cerita tentang Nabi Yaqub, cerita tentang hijrah Nabi Ibrahim, lebih banyak di situ. Tapi dalam cerita umat Muhammad ini juga ada kaitan. Disebut contohnya dalam kisah Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini dua peristiwa berbeza. Tapi peristiwa Isra' dan peristiwa Mi'raj dua-dua ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Di mana peristiwa Isra' ni Nabi pergi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi destinasi Isra' ni, dalam peristiwa Isra' Baitul Maqdis jadi destinasi. Siapa di sana pula peristiwa Mi'raj. Peristiwa Mi'raj adalah peristiwa daripada Baitul Maqdis itu naik ke langit dunia. Dan sehinggalah ke Sidratul Muntaha. Kota Baitul Maqdis adalah milik umat Islam bermula seruan hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila orang mendakwa hari ini, antara perbahasan utama berkenaan dengan Palestin adalah perebutan tiga agama sebenarnya. Perebutan tiga agama. Agama Islam, agama Yahudi dan agama Kristian. Dalam sejarah moden ni pun memang inilah yang berlaku. Masa dulu orang Islam berhadapan dengan tentera salib daripada Kristian yang berperang nak mendakwa mereka ni adalah pemilik asal, nak kembalikan pemilikan Rom dulu. Islam buka Baitul Maqdis ni daripada orang Rom yang telah menganut agama Kristian pada ketika itu. Tapi hari ini orang Islam berhadapan dengan orang Yahudi pula. Mereka mendakwa milik mereka. Bahkan orang-orang Kristian pula hari ini ada sebahagiannya menyokong orang Yahudi untuk memiliki Baitul Maqdis.
Tapi bila kita memahami sejarah sebenar Baitul Maqdis ini, ia tidak dapat lari daripada Islam. Memang betul, daripada Bani Israel kita tidak nafi, memang ada banyak sejarah berkenaan dengan Bani Israel inilah. Yang tepat Nabi Yaqub yang jadi bapa kepada Bani Israel ni. Kemudian dalam sejarah Bani Israel ditawan, pernah Baitul Maqdis itu ditawan oleh Raja Mesir. Ditawan oleh Raja Mesir, dan kemudian sebahagian daripada penduduk Bani Israel, orang Bani Israel bawa ke Mesir, dijadikan hamba, orang kasta rendah. Situlah kita dapat dengar sejarah Nabi Musa yang ada di sana dan sebagainya. Dan perkara ni kalau kita kaji dengan lebih mendalam, bangsa Bani Israel ini sebenarnya dipimpin dengan agama Islam, bukan dengan agama Yahudinya. Nabi-nabi yang bawa tu semua Islam lah. Tidak kisahlah bangsa mana, bangsa Arab ke bangsa Bani Israel ke, yang penting adalah milik orang Islam. Milik orang Islam. Pernah menjadi pusat pemerintahan dunia di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Berarti sejarah ni kita masih ingat dalam surah Al-Baqarah ada sebut kisah Bani Israel ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuka kembali kota mereka yang ditawan oleh kumpulan Jabbarin. Ditawan oleh kumpulan Jabbarin, dan asalnya Bani Israel ini tidak mahu mengikut perintah daripada Allah itu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka kata, mugilah berjuang dengan Tuhan kamu, berperang sana, kami nak duduk je. Orang Bani Israel kata, menyebabkan mereka dibuang di padang pasir selama 40 tahun. Hilang generasi itu, bangkit generasi baru dipimpin oleh Yusha' bin Nun, pengikut Nabi Musa yang waktu itu masih budak lagi. Lepas Nabi Musa meninggal, mereka pun jadi matang. Dia pula yang memimpin. Dilantik Talut sebagai raja pemimpin perang. Dan kemudian dilantik pula salah seorang daripada tentera dia adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud inilah yang berjaya membunuh Jalut. Dan diberikan kerajaan kepada dia, memerintah di Palestin, di Baitul Maqdis itu. Dan berkembang kerajaan dia sehinggalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman bukan sahaja memerintah kawasan tersebut, tetapi disebut dalam Al-Quran memiliki mulkan la yabghi ahad. Maknanya kerajaan yang tidak ada mana-mana kerajaan memiliki sebesar tu. Kalau orang kata Empire China besar, kalau orang kata Empire British masa penjajahan tu Empire paling besar, orang kata Empire Rome paling besar, paling kuat, sebenarnya empire yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS jauh lebih besar. Boleh dikatakan menguasai dunia lah, kalau tidak sepenuhnya pun. Ini kerajaan yang bukan saja memerintah manusia, bahkan memerintah jin, memerintah haiwan, semua sekali. Kerajaan yang paling besar dimiliki oleh Nabi Sulaiman berpusat di Baitul Maqdis. Dahulu menjadi sebahagian daripada wilayah Syam, macam kita sebut sebelum ni. Tetapi selepas era kolonial, Syam telah dipecahkan dan Baitul Maqdis menjadi sebahagian dari tanah Palestin dan pengaruh Jordan. Jadi lepas zaman kolonial, lepas zaman penjajahan yang kita cerita sebelum ni tu, berlaku Great Arab Revolt. Dulu bawa wilayah Syam ni bawah pengaruh orang Arab. Hijaz berpusat di Mekah, yang memerintah ni berpusat di Mekah, orang Arab ni. Jadi keluasan dia sehingga ke Syam. Gubernur Sharif Hussein pada ketika tu di bawah Khilafah Osmaniyah yang jaga kawasan tanah semenanjung Arab sampai ke Syam.
Tapi lepas berlaku penentangan orang Arab lawan Turki Osmaniyah sendiri, Islam lawan Islam, berjaya untuk pisahkan negara di bawah pemerintahan Gubernur Arab ni, menyebabkan British jajah kawasan tersebut. Dia jajah kawasan tersebut, pecahkan daripada wilayah Syam tu. Wilayah Syam bagi dua, sebahagian Jordan dan juga Palestin duduk bawah British, manakala Lebanon dan juga Syria duduk bawah pengaruh Perancis. Jadi dia bahagi apabila diberikan kemerdekaan demi kemerdekaan untuk negara-negara orang Islam lepas pada pasca lepas PBB ditubuhkan itulah. Sebelum PBB ditubuhkan lagi, tidak dimerdekakan Palestin, tak diberikan kemerdekaan. Jordan diberi. Jordan diberi kemerdekaan dan dia letakkan Palestin duduk bawah pengaruh Jordan pada ketika itu asalnya. Baitul Maqdis duduk bawah pengaruh Jordan. Umat Muhammad pertama kali membuka kota Baitul Maqdis dari Rom pada tahun ke-16 Hijrah di bawah Khalifah Umar Al-Khattab. Ia menjadi tanda akhir zaman sebagaimana hadis. U'dud sittan baina yaday sa'ah mauti summa fathu Baitul Maqdis summa mautan ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. Hadis ini kita dah baca pada minggu lepas. Hitung 6 perkara sebelum berlaku kiamat, Nabi kata. Yang pertama adalah kewafatan Nabi. Kematian Nabi itu jadi tanda akhir zaman. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Ini berlaku pada tahun ke-16 Hijrah. Dia bawah pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, menewaskan Rom. Kemudian yang ketiga, kematian akibat wabak. Kematian akibat wabak. Dan berlaku dah banyak sejarah orang Islam ni, wabak-wabak berlaku. Kalau kita sebut wabak COVID-19 ni, sebenarnya banyak lagi wabak-wabak yang melanda umat manusia sebelum ni, yang kadar kematian lebih tinggi daripada sekarang ni. Mungkin kerana kemajuan teknologi perubatan yang ada sekarang, walaupun kalau nak kira tahap keboleh jangkitan COVID-19 ni sangat tinggi, melalui airborne, melalui udara pun boleh kena, lalu pun boleh kena dah, tak semesti bersentuhan varian baru. Tapi mungkin kerana kemajuan teknologi pencegahan dan kita boleh kesan di mana-mana daripada awal tu, maka kadar kematian, mortality rate kita ni tak seperti wabak Justinian yang berlaku zaman Nabi tu, wabak Spanish flu dan sebagainya, yang mati jutaan orang yang mati zaman dulu. Kemudian harta melimpah ruah, ada tanda lagi adalah harta melimpah ruah sehingga 100 dinar tidak ada nilai di sisi seseorang. Harta melimpah ruah ada akan berlaku satu zaman. Siapa Nabi sebut, Nabi kata bila dia diberikan 100 tak cukup lagi. 100 dinar tak cukup lagi. 100 dinar ni banyak, 100 keping wang emas. 100 keping wang emas, tapi tak cukup lagi. Benda ni biasa. Kalau kita faham ekonomi, kalau orang jadi kaya dengan sebab duit jadi banyak, berlaku inflasi. Orang kaya belaka, sedangkan barang tak cukup, harga barang akan jadi naik lah. Harga barang akan jadi naik. Bila harga barang jadi naik, orang mampu untuk bayar banyak. Contoh hari ni, bila setiap orang ada 100 dinar dalam kocek belaka, atau ada 100 dinar dalam kocek belaka, dan orang hak jual beras ni ada 10 orang je hak jual beras contohnya.
Hak ada duit 100 dinar ni 100 orang. Maka di kalangan hak ada 100 dinar ni 10 orang je akan boleh berah. Jadi masing-masing sanggup menawarkan berapa pun untuk membeli berah ni. Itu sampai tahap 100 dinar. Nak kabarnya emas akan jadi banyak. Dan berkait dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain juga akan berjumpa Sungai Furat akan jadi kering, yang akan menyebabkan tersingkap gunungan emas, yang akan menyebabkan orang berperang untuk mendapatkannya. Daripada 100 yang berperang, 99 daripadanya akan mati. Ini Nabi sebut. Jadi boleh jadi ada kaitan dengan tanda yang disebut dalam nombor 4 ini. Yang kelima, berleluasa fitnah sehingga masuk ke setiap rumah orang Arab. Fitnah ni kita mesti faham, dia bukan bermaksud tuduhan yang tidak benar terhadap seseorang. Itu fahaman kita dalam bahasa Melayu. Tapi fitnah dalam bahasa Arab ni makna dia ujian, kekacauan, masalah. Semua itu adalah maksud ujian mereka. Maka orang Arab akan diuji, orang Arab akan dilanda dengan masalah berat. Setiap orang Arab akan terkena. Maka dan kita nampaklah hari ini kebanyakan masalah utama orang Islam berasal daripada Arab dah. Yang asalnya Arab ni jadi sumber agama Islam, bermula di situ. Ini jadi sumber masalah pada orang Islam. Kalau bincang pasal tu kok peperangan berlaku di sana. Masalah politik berasal pada sana. Masalah macam-macam lagi lah yang berkait dengan orang Islam ni, kita tak dapat lari daripada orang Arab. Dan yang keenam, perjanjian damai antara kamu dan Bani Asfar. Malangnya mereka khianat, lalu mereka menyerangmu di bawah 8 panji. 80 panji sepatutnya. Thamanina ghayah. 80 panji, setiap panji 12,000 tentera, Nabi kata. Dan antara tanda yang keenam adalah perjanjian kamu dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni keturunan Hercules, kita dah sebut minggu lepas. Keturunan Hercules ni penguasa Rom Timur, Byzantine. Kita akan bergabung dengan mereka hari ini, seperti mana yang kita jelaskan minggu lepas. Pewaris kerajaan Roman Byzantine hari ini berpusat di Rusia. Mereka kita bergabung dengan dia di akhir zaman ni. Malangnya berlaku pengkhianatan, fayaqdirun, akan berlaku perselisihan menyebabkan perjanjian itu terbatal, lalu mereka akan menyerang kamu di bawah 80 panji. Setiap panji ada 12,000 tentera. Darat lah maknanya 12,000, darat 80 tentera musuh di kalangan Bani Asfar ni, ia akan menghadap orang Islam. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini masih belum berlaku lagi. Kota ini tidak pernah tenang dari konflik apabila beberapa kali bertukar tampuk kekuasaan. Maknanya Baitul Maqdis inilah tak pernah tenang daripada konflik. Daripada dulu lagi. Sejak zaman Nabi Bani Israel lagi lah. Sejak zaman Bani Israel berkuasa lagi, duduk di sana ni, berlaku macam-macam. Ada kala kerajaan Mesir jajah, ada kala kerajaan Parsi yang jajah. Berlaku banyak. Khusus di zaman Nabi, lepas pada zaman umat Muhammad ni, lepas pada dibuka oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, kita sebut tahun 16 Hijrah belum ni, pernah ditaluk semula oleh Rom melalui perang salib tahun 1099. Bermula kempen perang salib oleh Rom Barat pula. Rom Barat digerakkan daripada kawasan Perancis dan sekitar tu lah, masuk ke Baitul Maqdis, berperang dengan orang Islam dan dapat tawang balik tahun 1099. Kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi tahun 1187 Masihi, bukan Hijrah, Masihi. Ditawan kembali oleh Tatar tahun 1244 zaman kejatuhan Abbasiyah, dan dibebaskan oleh Saifuddin Qutus dari kerajaan Mamalik, daripada kerajaan Mamalik tahun 1259. Tak lama Tatar ni menjajah orang Islam, terutama di Palestin. Akhir khilafah Uthmaniyah hingga ke hari ini, Baitul Maqdis berada di bawah penjajahan rejim Zionis
dan dalam usaha menjadikan wilayah tersebut milik mutlak negara haram Israel. Ini yang kita lihat berlaku hari inilah. Dok kiralah dengan berbagai bantahan daripada masyarakat antarabangsa, tidak mengiktiraf PBB dengan cadangan-cadangan daripada Israel dan sebagainya. Tapi usaha kerajaan mereka untuk menubuhkan wilayah mutlak milik bangsa Bani Israel, milik bangsa Yahudi ini masih lagi diteruskan sampai ke hari ini. Di akhir zaman, Baitul Maqdis bakal menjadi kota yang pesat. Ini dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hadis lain yang berkait dengan Baitul Maqdis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Umranu Baitul Maqdis kharabu Yathrib. Wa kharabu Yathrib khurujul malhamah. Wa khurujul malhamah fathu Qustantiniyah. Wa fathul Qustantiniyah khurujul Dajjal." Kepesatan Baitul Maqdis adalah tanda keruntuhan Madinah. Keruntuhan Madinah adalah tanda berlaku perang besar. Berlakunya perang besar adalah tanda pembukaan kota Konstantinopel. Pembukaan Konstantinopel adalah tanda keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini adalah hadis bersifat kronologi. Hadis yang Nabi susun mengikut turutan peristiwa. Nabi kata akan berlaku kota Baitul Maqdis ni menjadi pesat membangun. Umranu Baitul Maqdis. Kota ni akan jadi kota yang pesat membangun. Walaupun kita kenal kota Baitul Maqdis hari ini tempat perang. Tempat perang, tempat yang macam-macam konflik, tapi Nabi kata akan membangun pesat. Dan pesat membangun itu akan juga menjadi tanda kepada keruntuhan Madinah, Yathrib. Yathrib ni Madinah lah, nama lama bagi Madinah. Madinah hari ini kita kenal kota yang pesat membangun lah, duduk bawah Arab Saudi. Dan kota ni walaupun tanah suci, tanah haram umat Islam juga, tapi kedudukannya lebih tersusun, lebih baik daripada Mekah. Sebab dia bandar yang diasahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bandar Mekah ni bandar lama, zaman Nabi Ibrahim dulu. Jadi kita nampak lebih tak tersusun. Di sana tersusun dengan bangunan hotel-hotel dan sebagainya. Tapi akan tiba satu masa Madinah ini akan menjadi runtuh ataupun akan tidak pesat. Kegiatan aktiviti dia akan jatuh. Dia lawan kepada umran sebenarnya. Kalau pesat membangun umran, kharab maknanya jatuh. Dari sudut ekonomi, dari sudut kegiatan aktiviti dia akan jatuh. Wa kharab Yathrib khurujul malhamah. Dan kegiatan di Madinah ini akan menjadi tanda kepada berlakunya pula peperangan besar. Nabi sebut berlaku perang besar, al-malhamah. Malhamah ni perang yang besar, perang yang banyak, perang yang melibatkan banyak pihak. Ada yang istilahkan sebagai perang dunia ketiga. Ada yang kaitkan dengan perang nuklear. Allahu a'lam. Wa khuruj malhamah, dan perang ni juga akan jadi tanda kepada pembukaan Konstantinopel. Pembukaan Konstantinopel. Konstantinopel ni di Istanbul lah. Di Istanbul dia jadi pusat pemerintahan Rom Byzantine dulu. Tapi ikut sejarah kita tahun 1453 zaman Kesultanan Osmaniyah tu sudah dibuka dah Konstantinopel ni daripada Rom. Tapi hadis ni menunjukkan bahawa akhir zaman ni akan dibuka sekali lagi. Bila dibuka sekali lagi, maknanya akan dijajah sekali lagi lah. Akan dijajah sekali lagi. Sekarang ni duduk bawah orang Islam. Nanti kita akan bahas dengan lebih lanjut berkenaan dengan Konstantinopel, ada tajuk dia yang khusus. Dan itu juga akan berlaku di akhir zaman ni dan menjadi petanda kepada keluarnya Dajjal. Akan berlakulah. Dan Nabi tutup dengan peristiwa tersebut. Yang terakhirlah keluarnya Dajjal. Dan sambung pula dengan hadis-hadis yang berkait dengan Dajjal pula lah. Walau bagaimanapun, ia tidaklah bermaksud Baitul Maqdis pesat di tangan orang Islam. Jadi bila kita, ramai ulama-ulama bila baca hadis ni, mereka beranggapan hadis Nabi yang sebut Umranu Baitul Maqdis, kepesatan Baitul Maqdis ni
bermakna umat Islam akan tawan balik Baitul Maqdis. Umat Islam akan tawan balik Baitul Maqdis. Itu yang difahami oleh sebahagian ulama lah dibaca hadis ni, kata umat Islam akan tawan Baitul Maqdis. Kita tidak nafi, memang Baitul Maqdis akan ditawan oleh orang Islam. Tetapi dengan memahami hadis ini bermaksud Baitul Maqdis akan ditawan oleh orang Islam ini agak tersasar daripada kefahaman hadis. Kerana kalau kita baca perkataan Umran dan perkataan yang terbit daripada Imarah ini, ia tidak semestinya merujuk kepada bawah kekuasaan orang Islam. Contohnya hadis Nabi sebut masajiduhum amirah wa hiya kharabu minal huda. Masjid-masjid pesat membangun, tetapi ia sunyi daripada hidayah Allah. Nabi cerita apa yang berlaku di akhir zaman ni, antaranya masjid-masjid makmur membangun, tapi bangunannya tersergam indah, tidak ada keberkatan, tidak ada petunjuk daripada itu. Orang duk berlumba-lumba hias masjid lawa-lawa, buat projek masjid besar-besar, tapi bukan pengisian masjid dan bukan aktiviti masjid yang jadi keutamaan. Ini nak gambarkan bahawa perkataan Imarah, Umran tu lebih kurang sama dengan hadis sebut Umran Baitul Maqdis tu. Tidak menunjukkan bahawa ini positif buat umat Islam. Ditambah lagi dengan lawan kepada hadis yang sama juga, hadis ni juga sebut ia jadi tanda kepada kejatuhan Madinah. Jadi tanda kepada kejatuhan Madinah, kharab Yathrib. Sedangkan ada hadis lain yang sebut tentang akhiru qurul islami kharaban al-Madinah. Ada hadis Nabi sebut, Nabi kata negeri terakhir umat Islam yang akan jatuh adalah Madinah. Tapi dalam hadis ni kalau kita faham, Madinah ni akan jatuh dulu sebelum daripada dibuka Konstantinopel. Maknanya macam bercanggah pula kalau kita faham Madinah itu akan jatuh. Madinah itu akan jatuh, bermaksud kita faham bahawa lepas pada tu Konstantinopel akan ditawan oleh orang Islam. Bercanggah dengan hadis Nabi, Nabi kata negara orang Islam terakhir akan jatuh sebelum kiamat adalah Madinah. Dan hadis-hadis pun sebut sehingga mari Dajjal pun, Dajjal tidak boleh masuk Madinah. Madinah masih lagi dipelihara. Ada hadis yang sebut Madinah nak masuk tak boleh. Ada 2 malaikat yang menjaga setiap pintu masuk ke Madinah. Jadi kita tak boleh nak relate dengan kefahaman Umrah dan kharab ini menunjukkan kepada orang Islam kejatuhan dan kebangkitan yang berkait dengan orang Islam. Jadi kita juga boleh memahami mungkin juga kepesatan Baitul Maqdis terjadi di bawah kekuasaan Zionis sekarang. Jadi kita juga boleh memahami hadis Nabi sebut Umrah Baitul Maqdis, kepesatan Baitul Maqdis itu berlaku di zaman orang Yahudi sekarang ni. Kita boleh faham begitu. Sebab pembangunan tu pembangunan disebut fizikal semata-mata. Ini kerana mereka dalam usaha menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Israel dan bercita-cita besar memusatkan kuasa dunia di sana. Kalau kita baca deklarasi yang dibuat oleh Zionis bermula daripada awal penubuhan Zionis tahun 1897 lagi. Mereka ni beragenda bukan sahaja nak ambil balik Palestin tu, tapi mereka claim tanah milik orang Israel ini bukan sahaja milik orang Yahudi, bukan sahaja Palestin itu, daripada sungai Nil ke sungai Furat. Disebut oleh Theodor Herzl, disebut oleh Rabbi Fishman dalam persidangan PBB, disebut beberapa kali benda ni, dan mereka berusaha ke arah tu. Kita nampak mereka berusaha ke arah tu, walaupun mereka sudah diiktiraf negara mereka oleh PBB tahun 1948, tapi PBB diiktiraf kawasan tu tidak termasuk Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini dibubuh di bawah kerajaan antarabangsa.
Mereka tidak ada kedaulatan di sana. Sehingga sekarang ikut undang-undang lah. Dan PBB sedang usaha ni untuk two state solution, di mana dua-dua, orang Islam dengan orang Yahudi ni ada pemilikan masing-masing di tanah Palestin tu. Tapi orang Israel, orang Yahudi sendiri tak setuju dengan benda ni. Dia nak seluruh Palestin tu, termasuklah Baitul Maqdis tu duduk bawah mereka. Sebab itulah mereka duk lobby Amerika. Mereka lobby Amerika sampai ke zaman siapa nama tu, akhir 2017, zaman Trump hari tu, setuju nak laksanakan Akta Baitul Maqdis, Jerusalem Act yang telah diluluh tahun Bill Clinton 1995 lagi, nak mengiktiraf nak mengalihkan kedutaan Amerika di Baitul Maqdis sebagai satu usaha mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai pusat pemerintahan Israel, ibu negara Israel. Jadi kalau kita tengok, mereka memang nak jadi ibu negara. Dan bila istilah ibu negara ni, macam Kuala Lumpur dengan Kuala Terengganu lah, kepesatan dia berbeza. Apatah lagi sekiranya dia nak menjadikan pusat pemerintahan dunia. Apa kepercayaan mereka adalah kepercayaan bahawa akan lahirnya di kalangan bangsa Yahudi nanti pemimpin orang Yahudi akan kuasai dunia, yang mereka tunggu, mereka gelar sebagai Al-Masih, the Messiah. Itulah Dajjal yang mereka tunggu akan kuasai dunia. Jadi bayangkan, sekiranya benar berlaku apa yang mereka usahakan itu, Baitul Maqdis akan jadi pusat pemerintahan dunia, atau setidaknya wilayah yang mereka klaim Sungai Nil, Sungai Furat. Sudah tentulah Baitul Maqdis akan pesat membangun, betul sebagaimana hadis Nabi, tapi di bawah pemerintahan Zionis. Mungkin itu yang kita nampak, dan secara realitinya lebih menepati apa yang disebut oleh Nabi. Hari ini US secara brutalnya telah menempatkan kedutaan mereka di sana walaupun ditentang majoriti masyarakat dunia. Penguasaan Baitul Maqdis merupakan antara langkah Zionis dalam agenda menguasai dunia. Mereka bersama pejuang menyebarkan kepercayaan di kalangan orang Yahudi supaya mengembalikan penguasaan Yahudi terhadap Baitul Maqdis sebagaimana kegemilangan Bani Israel terdahulu. Mereka juga percaya bahawa kuasa mereka bakal kembali sekiranya berjaya mendirikan kembali istana Nabi Sulaiman, ataupun Solomon Temple yang pernah menguasai dunia satu masa dulu. Ini kepercayaan yang kita sebut itulah. Orang jangan pelik mereka nak tawan Baitul Maqdis tu, dan antara benda yang mereka buat juga, mereka buat suruh tak runtuhkan Masjidil Aqsa. Mereka nak dirikan Solomon Temple, kuil Nabi Sulaiman, Halqa Sulaiman. Kononnya istana singgah sana Nabi Sulaiman dulu, pusat pemerintahan dunia, macam nak kembalikan kuasa yang ada pada zaman Nabi Sulaiman dulu. Ini kepercayaan karuk yang mereka adalah. Sebab tu dalam Al-Quran disebut juga, bila bahas tentang orang Yahudi ini, sebut wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Mereka sebenarnya mengikut apa yang telah dibacakan oleh syaitan-syaitan berkenaan dengan kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka ikut tu sebenarnya. Itu syaitan buat, bukan ajaran Islam, bukan ajaran yang benar. Tapi itu yang mereka tuju ke arahnya. Pertempuran Islam dengan Yahudi terutama di Baitul Maqdis di akhir zaman bakal berlanjutan hinggalah kemunculan Imam Mahdi dan Dajjal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu lam takun fitnatan fil ardi mundu dhara Allahu Adama a'zamu min fitnati Dajjal. Faqalat Ummu Syarik, ya Rasulullah, fa aina al-arab yawma idhin? Qal al-arabu yawma idhin qalil wa julluhum fi Baitul Maqdis wa imamuhum rajulun salih. Tiadalah fitnah ke atas muka bumi ini yang lebih besar sejak Adam diturunkan ke bumi ini selain fitnah Dajjal. Ummu Syarik bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kaum Arab ketika itu? Sabda Rasulullah, bilangan mereka pada waktu itu sedikit, tokoh-tokoh mereka di Baitul Maqdis dan pemimpin mereka merupakan lelaki yang soleh. Itulah Imam Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini merupakan hadis yang boleh kita kaitkan dengan kepenguasaan Yahudi, turun Dajjal, dan kaitan dengan Imam Mahdi. Pejuang di Baitul Maqdis adalah pejuang yang sentiasa berada di atas jalan kebenaran. Menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq
zahirina li'aduwwihim qahirin la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik qalu ya Rasulullah wa ainahum qal bi baitil maqdis wa aknafi baitil maqdis. Akan sentiasa wujud di kalangan umatku yang berjuang atas kebenaran, tegas terhadap musuh dan tidak akan terkesan dengan pihak yang meninggalkan mereka, melainkan menghadapi kesempitan hidup. Hinggalah datang ketentuan Allah dan mereka masih dalam keadaan demikian. Sahabat bertanya, siapakah mereka? Sabda Rasulullah, mereka di Baitul Maqdis dan sekitar Baitul Maqdis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini sebut bahawa di Baitul Maqdis juga boleh menjadi paksi kebenaran umat Islam di akhir zaman hari ini. Sebab Nabi kata secara jelas, di sana akan sentiasa wujud golongan yang berjuang alal haq, berjuang atas kebenaran. Jadi hari ini kalau kita keliru, kalau kita tak tahu mana sepihak betul, pihak salah, kita kena jadikan isu di Baitul Maqdis, isu di Palestin terutamanya ini adalah paksi kebenaran. Orang yang berjuang Islam, yang mengangkat nama Islam di sana, mereka lah yang berjuang atas paksi kebenaran. Dan di situlah kita boleh faham siapa-siapa yang bersama dengan perjuangan mereka, sokong perjuangan mereka, mereka bersama dengan perjuangan kebenaran. Dan siapa-siapa yang lawan, tak setuju dengan mereka, tak kira lah orang Islam kau kafir. Sebab ada orang Islam juga yang tak setuju dengan perjuangan. Antaranya masyarakat Arab yang setuju dengan fatwa daripada Amerika Syarikat yang mengklasifikasikan Hamas sebagai sebuah pertubuhan keganasan teroris, pertubuhan pengganas. Jadi negara kita tidak menganggap sebegitu. Jadi kita boleh anggap mereka yang berjuang betul-betul atas perjuangan kebenaran. Di sana ada banyak kumpulan. Di sana ada banyak pula kumpulan orang Islam, tapi ada yang berjuang atas semangat nasionalisme pun ada. Seperti contohnya Parti Fatah di tebing barat tu, dia berjuang atas semangat nasionalisme Arab. Memang dia nak bebaskan daripada orang Yahudi. Dia nak lawan orang Yahudi, tapi lawan atas semangat kebangsaan Arab, bukan atas semangat Islam. Tapi mereka orang Islam. Maka nak menilai kebenaran yang Nabi sebut ni, tengok daripada akal sudut perjuangan. Kalau mereka betul-betul angkat Islam, ketahuilah mereka itu adalah golongan disebut oleh Nabi SAW dan akan kekal. Nabi kata sehingga datang urusan Allah. Urusan Allah ni, kalau mereka mati syahidlah. Tapi kalau mereka masih lagi berjuang, akan sampai tiba masanya akan diberikan kemenangan oleh mereka. Maknanya walaupun dikatakan Baitul Maqdis ni akan jatuh ke tangan Zionis, tapi percayalah kita, umat Islam yang berjuang di sana untuk tawang balik tidak akan lenyap. Mereka akan sentiasa ada sehinggalah berjaya lawanlah. Dan berkait, kalau kita kait dengan hadis Imam Mahdi, kait dengan Dajjal yang akhirnya dibunuh juga di Palestin, di Baqlut, di sana Dajjal akan dibunuh. Turunnya Nabi Isa, itu kaitan-kaitan yang boleh kita kaitkan, kumpulan-kumpulan yang zahirina alal haq yang Nabi sebutkan ini. Baitul Maqdis bakal menjadi destinasi terakhir Dajjal dan akan dibunuh di sana. Ini yang kita sebut tadi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti Jabal Ilya fayuhasiru isabatan minal muslimin fayaqulu lahumul ladzina alaihim ma tanzuruna bihadha at-taghiyah an tuqatiluhu hatta talhaqu billah aw yaftah lakum fayatamiruna an yuqatiluhu idza asbahu fayusbihuna wa ma'ahum Isa ibn Maryam fayaqtulu ad-dajjal wa yahzimu ashabah hatta inna asy-syajara wal hajara wal madar yaqulu ya mu'min hadha yahudi 'indi faqtulhu. Dajjal akan mendatangi bukit Baitul Maqdis, Bukit Ilya. Ilya ini nama lain bagi Baitul Maqdis juga. Lalu mengepung satu pasukan Islam. Maka salah seorang dari mereka berkata, apa pendapat kalian jika kita memerangi Dajjal sahaja sehingga kita mati atau diberikan kemenangan? Maka mereka merancang untuk melancarkan serangan di waktu pagi. Pada pagi itu turunlah Nabi Isa AS, lalu membunuh Dajjal dan mengalahkan tenteranya. Ada hadis yang lebih panjang lagi cerita tentang peristiwa ni. Ada tajuk yang khusus kita khususkan tentang Baqlut yang akan cerita kisah ni. Sehingga pokok, batu dan dinding berkata, wahai orang beriman, di belakangku terdapat orang Yahudi, maka bunuhlah mereka. Hadis riwayat Hakim. Menunjukkan di mana walaupun kita percaya bahawa akan tiba masanya agenda Zionis itu boleh mencapai
apa yang mereka hajati sebahagiannya ataupun sebahagian besarnya, tapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala ia tidak berkekalan lama, dan akan tiba masanya pula Islam mengambil alih pemerintahan itu, dan itulah yang menyebabkan kita sentiasa optimis dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kaedah sebenar dalam kita memahami hadis-hadis akhir zaman. Jangan kita tengok hak buruk-buruk saja. Dia sebut akhir zaman ni Dajjal keluar, dia sebut peperangan besar menyebabkan kita jadi putus asa untuk hidup. Sedangkan hadis-hadis akhir zaman ni banyak lagi yang mengajar kita bahawa ada masa depan untuk Islam. Banyak lagi hadis-hadis yang menyebut bahawa di akhirnya ada perkara yang positif untuk Islam, dan kita kena anggap itu sebagai satu tugas untuk kita melaksanakannya. Bukan duduk saja tunggu apa yang berlaku, lari daripada masyarakat kerana takut fitnah akhir zaman. Tapi kita kena usahakan bila tiba waktunya Islam pemerintah, kita menjadi sebahagian daripada orang yang merealisasikan kebangkitan Islam di akhir zaman, insya-Allah. Dia secukup sekali itulah yang boleh kita sampaikan dalam kesempatan ini. Segala apa yang baik datang Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang datang kelemahan dari saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak kalau salah dan silap. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.